Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Mr. Raju dan kawan-kawan sekalian. Kami dari kumpulan 1 memilih syarikat Dash Lady Milk Industry Berhad DLMI sebagai tajuk tugasan kumpulan bagi kursus BPMN 1013 pengantar pengurusan. Saya Farhana binti Muhammad Mahir, nombor metrik 289035 akan membentangkan tentang pengenalan syarikat Dash Lady Milk Industry Berhad DLMI. DLMI adalah salah satu syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. DLMI merupakan anak syarikat Franceland Campina, iaitu salah satu syarikat tenusu terbesar di dunia. DLMI berkembang sejak 58 tahun di Malaysia di mana penubuhannya pada tahun 1963. Penubuhannya bermula di Petaling Jaya. Ia mempunyai rangka kerja pengurusan nasional yang mampu memfokuskan kehendak bagi mencapai tujuan pasaran syarikat. Selain itu, DLMI juga mempunyai sijil halal yang diperakui sah oleh JAKIM. Hal ini menitik beratkan piawan bagi setiap produk yang diimport ke seluruh negara. Ia dapat meyakinkan pengguna, terutamanya pengguna Islam. Sebagai produk tenusu yang halal, DLMI sangat mementingkan segala proses produk dari segi tahap kebersihan pekerja, cara pemprosesan produk, penyimpanan serta cara pengangkutan produk yang dikeluarkan. Oleh itu, setiap produk akan mempunyai logo halal rasmi yang disahkan oleh JAKIM pada setiap paknya. Seterusnya, misi syarikat Dash Lady Milk Industry Berhad DLMI. Yang pertama, DLMI menawarkan peluang dan kerjaya terbaik serta kemajuan untuk keluarga dengan menggunakan kunci pertumbuhan luar biasa pasukannya. Yang kedua, pelanggan sasaran adalah kanak-kanak dan keluarga kerana DLMI sentiasa meletakkan kesihatan golongan ini pada tahap yang paling utama. Yang ketiga, DLMI juga menjadi penyedia susu terbaik dengan membantu kadar pertumbuhan kanak-kanak dan keluarga di Malaysia. Visi syarikat Dash Lady Milk Industry Berhad pula difokuskan kepada dua, iaitu yang pertama, dapat membantu Malaysia melangkah ke hadapan dalam hidup melalui pemakanan tenusu yang dipercayai, dan yang kedua, ia dapat mengukuhkan kedudukan dalam pasaran sebagai syarikat tenusu terkemuka demi memacu pertumbuhan kanak-kanak dan keluarga. Okey, baiklah, itu saja daripada saya. Seterusnya, kita teruskan dengan produk dan servis syarikat. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Raju dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Solahuddin bin Anwar, nombor metrik 290615 akan meneruskan pembentangan syarikat Dash Lady berkenaan dengan produk dan servis Dash Lady. Produk Dash Lady mempunyai 5. Yang pertama sekali, susu tepung rumusan kanak-kanak, membantu perkembangan dan tumbuhsaran kanak-kanak. Mengandungi DHA, itu komponen penting dalam pertumbuhan tulang dan gigi. Produk kedua, susu UHT, sesuai sebagai minuman untuk sekeluarga dan semua lapisan umur. Susu segar yang kaya dengan vitamin B, kalsium dan protein. Ketiga, Juicy Milk, iaitu gabungan susu dengan jus buah-buahan segar. Antara jus susu yang dikeluarkan adalah oren, mangga dan stroberi. Produk keempat, makanan dan minuman, yogurt rendah lemak. Salah satu produk makanan ringan yang membantu membina pertahanan tubuh badan secara semula, jadi mengandungi 25% pengurangan gula berbanding susu Dash Lady. Produk kelima, susu penuh krim profesional, dihasilkan khas untuk sajian dalam masakan dan minuman, formulasi khas untuk menghasilkan buih yang halus, terutama dalam menghasilkan minuman kopi. Mempunyai rasa yang seimbang walaupun dimasak pada suhu yang tinggi. Seterusnya, servis ataupun khidmatan Dash Lady. Yang pertama, membeli susu segar tempatan di Malaysia. Menurut Jabatan Veterina, Dash Lady menjadi syarikat ketiga terbesar yang membeli susu segar daripada penternak lembu tempatan. Kedua, menjalankan kerjasama dengan Jabatan Veterina bagi menyediakan modul ataupun khusus penternakan lembu susu menggunakan teknologi moden yang telah berjaya meningkatkan pengeluaran susu lembu mentah Malaysia. Ketiga, membantu penternak lembu dalam penghasilan susu segar yang berkualiti melalui program pembangunan tenusu dan program farmer to farmer. Seterusnya adalah syarikat yang menjadi pesaing kepada Dash Lady. Yang pertama, syarikat Nestle Berhad.
Antara penerja terbesar syarikat tenusu di Malaysia telah mencatat perolehan sebanyak 4.6 bilion pada tahun 2012 dengan kadar kenaikan 7.6%. Mempunyai rangkaian jenama dan produk kumpulan yang kukuh serta aktif menjalankan inovasi terhadap produk sedia ada. Syarikat kedua adalah Dumac, dimiliki oleh Danone Dumac yang telah berpengalaman lebih 100 tahun dalam penyediaan makanan bayi. Telah berjaya memasarkan produk hampir di 120 buah negara, mempunyai kawalan kualiti yang ketat dalam penghasilan produk serta mempunyai sijil kelulusan analisis bahaya titik kawalan kritikal ataupun pensijilan keselamatan makanan. Yang ketiga adalah Fernleaf, syarikat tenusu yang telah menyediakan susu dan makanan untuk keluarga dan kanak-kanak di Malaysia semenjak tahun 1982, menghasilkan produk yang dibawa dari ladang lembu di New Zealand. Antara produk Fernleaf yang berada di pasaran Malaysia ialah minuman kultur kalsium, yogurt kalsium, susu UHT, susu tepung rumusan kanak-kanak dan banyak lagi. Sekian pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Encik Raju dan rakan-rakan sekalian. Saya Abbas Ali bin Mira Hussain, nombor matrik 290551 akan membentangkan trend-trend dan isu-isu utama terkini mengenai syarikat Dash Ready Milk Industri Berhad. Syarikat Dash Ready Milk Industri Berhad sentiasa menitik beratkan untuk mengikuti trend-trend semasa sejak dari tahun 1954 di mana syarikat perdagangan Friesland Malaya digabungkan untuk memasarkan produk susu pekat manis. Dash Lady telah menjadi syarikat yang pertama memperkenalkan susu tepung yang dirumuskan untuk kanak-kanak di Malaysia pada tahun 1988. Di antara trend-trend perkembangan terkini produk susu mengikut keperluan dan peredaran zaman adalah seperti berikut. Pada tahun 1986, Dash Ready memperkenalkan produk sejuk. Pada tahun 2008, melancarkan minuman yogurt. Pada tahun 2016, pelancaran Dash Lady Milky 125 ml. Sehubungan dengan kejayaan dan peningkatan hasil jualan serta usaha yang sangat memberangsangkan mengikut trend-trend tersebut, Dash Lady telah merangkul beberapa anugerah seperti berikut. Memenangi anugerah Loyalty and Engagement 2019 untuk Crystal Gold, penggunaan muda ahli terbaik pingat gangsa dan pengalaman dalam talian terbaik pingat perak. Seterusnya, Marketing Excellence Award Malaysia 2019, kecemerlangan dalam pemasaran untuk kempen Dash Lady Emojify Yourself, di mana ianya menunjukkan pemahaman yang baik mengenai keperluan pengguna. Isu-isu utama terkini syarikat Dash Lady Milk Industri Berhad. Dalam dunia moden yang agak mencabar ini, Dash Lady tidak dapat dari isu-isu utama serta masalah-masalah yang perlu dihadapi. Di antara isu-isu utama yang dihadapi Dash Lady dalam mendapati cabaran-cabaran perniagaan produk tenusu di Malaysia adalah seperti berikut. Apabila pengguna beralih kepada produk yang lebih murah berikutan kos sara hidup yang tinggi pada masa ini, harga saham Dash Lady telah jatuh 6% setakat ini pada tahun 2019 disebabkan kenaikan harga susu mentah dan ringgit yang lebih lemah berbanding dolar Amerika Syarikat. Terdapat aduan kesihatan daripada pengguna berhubung dakwaan bahawa seorang kanak-kanak mengalami ruam, ceri birit dan demam selepas mengambil sampel promosi susu formula Dash Lady Cruise 900 gram. Sekian pembentangan dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Raju dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan tentang analisis SWOT Dash Ready Milk Industri Berhad. Saya Liliana Putri binti Ridwan, nombor matrik 290602. Okay, seterusnya kita lihat gambaran analisis SWOT. Analisis SWOT ialah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di mana rangka kerja untuk menilai kedudukan daya saing syarikat dan membangunkan rancangan strategik. Elemen dalaman dan luaran serta kemungkinan sedia ada dan masa hadapan semuanya dinilai dalam analisis SWOT. Analisis SWOT ialah kaedah untuk menilai prestasi, risiko dan potensi syarikat serta bahagian syarikat seperti barisan produk atau bahagian industri dan organisasi lain.
Analisis SWOT memberikan maklumat penting mengenai kedua-dua elemen dalaman dan luaran yang boleh menjejaskan prestasi organisasi. Ia boleh membantu pengurus organisasi dalam mengoptimalkan prestasi, mengenal pasti peluang baru, menguruskan persaingan, memaksimumkan pulangan ke atas sumber yang digunakan dan meminimumkan pelbagai risiko perniagaan dan penggubalan dasar. Okey, seterusnya kita tengok analisis SWOT untuk Dutch Lady Milk Industri Berhad, di mana strength iaitu keupayaan dan sumber yang boleh digunakan oleh syarikat untuk menubuhkan dan membina serta mengekalkan kelebihan daya saing dalam pasaran dirujuk sebagai kekuatan. Contohnya seperti keluasan penawaran produk Dutch Lady Milk, kos penukaran yang tinggi, kehadiran grafik yang luas, kolaborator dengan kemahiran lanjutan, pengiktirafan jenama yang kukuh serta kejayaan dan campuran produk baru. Seterusnya kita lihat pula kepada kelemahan iaitu weakness. Kelemahan Dutch Lady Milk boleh menjadi sama ada kekurangan kekuatan atau kekurangan sumber untuk keupayaan yang tidak dimiliki oleh syarikat. Pemimpin mesti menentukan sama ada kelemahan itu wujud akibat daripada pilihan strategik ataupun kekurangan persediaan strategik. Kat sini contohnya seperti meningkatkan silo khusus yang berfungsi di mana struktur organisasi Dutch Lady Milk dikawal oleh pakar berfungsi. Seterusnya ialah margin kasar dan operasi boleh dipertingkatkan, pasaran khusus dan monopoli tempatan, dan yang terakhir ialah kepelbagaian lebih besar diperlukan. Seterusnya kita tengok kepada pula O yang mewakili peluang. Peluang ialah di tempat di mana syarikat boleh mencari kemungkinan pertumbuhan, keuntungan dan bahagian pasaran. Contohnya seperti mencipta pendekatan baru untuk kerjasama, keutamaan pelanggan yang berubah dengan pantas, membangunkan teknologi pengurusan perhubungan pelanggan yang sangat responsif, perubahan dalam tingkah laku pelanggan berikutan COVID-19, jangkauan pelanggan yang lebih baik. Okey, yang terakhir ialah threat. Threat ialah ancaman di mana ianya pemboleh ubah yang boleh menimbulkan risiko kepada model perniagaan syarikat disebabkan perubahan dalam makroekonomi dan sikap pengguna. Ancaman boleh ditangani tapi ia tidak boleh dihapuskan. Okey, contoh-contoh ancamannya ialah pengetahuan teknologi syarikat tempatan yang semakin berkembang dalam perniagaan ekspor. Seterusnya ialah gangguan dalam pasaran modal, ketepuan dalam pasaran bandar dan genangan di pasaran luar bandar. Yang terakhir ialah tekanan daripada persaingan. Akhir sekali, kita boleh lihat dalam jangka masa pendek, analisis SWOT ni ialah teknik yang berguna untuk meningkatkan proses perniagaan, bahagian perniagaan atau kedua-duanya sekali. Analisis SWOT membantu pengurus Dutch Lady Milk dalam mengenal pasti kawasan kelemahan dalam organisasi operasi. Pertumbuhan Dutch Lady Milk pada masa hadapan juga boleh didorong dengan menguruskan dan membetulkan kelemahan ini. Analisis SWOT ialah alat strategik untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan Dutch Lady serta peluang dan ancaman yang dihadapi oleh syarikat akibat faktor persaingan dan ekonomi makro di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Mr. Raju yang dihormati dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Amin dengan nombor matrik 290621. Dengan ini ingin membentangkan berkenaan hala tuju serta masa depan syarikat Dutch Lady Milk Industri Berhad atau singkatannya DLMI. Untuk makluman, tumpuan utama hala tuju syarikat Dutch Lady pada ketika ini adalah untuk meningkatkan pengaruh jenama, kedudukan dan kelebihan komersial. Malaysia terus kekal sebagai pasaran yang sangat penting dengan prospek yang cerah. Justru, DLMI telah melabur 400 juta untuk kilang pengeluaran baru DLMI di Anstek Negeri Sembilan untuk menyokong rancangan pengembangan jangka panjang syarikat di Malaysia. DLMI telah menandatangani Memorandum Kerjasama MOC dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia DVS untuk meningkatkan bekalan susu segar tempatan berkualiti dan mencapai bekalan susu domestik yang mampan sepenuhnya untuk masa depan. Objektif MOC adalah untuk bekerjasama mencapai penternakan lembu tenusu yang mampan melibatkan peternak tenusu tempatan dalam program pembangunan tenusu DPP dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti
dan jumlah susu lembu mentah di Malaysia. Kerjasama ini merupakan satu kejayaan dalam laluan Malaysia untuk mencapai tahap sara diri 100% untuk pengeluaran susu segar tempatan menjelang 2025 sebagai sebahagian daripada program pembangunan industri tenusu kebangsaan. Pelaburan secara berterusan adalah amat penting oleh DLMI untuk membina jenama dan penawaran. DLMI akan sentiasa memperkenalkan pelbagai inovasi produk terbaru iaitu antaranya Just Lady Plus, protein dan susu rendah lemak tinggi kalsium untuk memenuhi keperluan pengguna yang berubah-ubah. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya sambung bahagian yang terakhir iaitu strategi pembangunan Dash Lady. Strategi yang pertama yang digunakan oleh syarikat Dash Lady, yang pertama, pembungkusan. Salah satu elemen penting produk Dash Lady ialah pembungkusan yang menarik untuk mendorong pengguna membeli produk. Dash Lady telah menggabungkan penggunaan warna dan gambar yang jelas bagi menarik penggunanya. Dash Lady bijak dalam memilih gambar yang memenuhi cita rasa pengguna, terutama kanak-kanak. Strategi yang kedua ialah pengguna. Dash Lady juga mengeluarkan produk yang berfokus kepada semua lapisan peringkat umur dan dapat diambil oleh semua ahli keluarga. Dash Lady telah mengalami evolusi dalam perkembangan produknya bermula dari pengeluaran susu pekat manis, susu rumusan kanak-kanak, susu segar asli dan berperisa sehingga kepada gabungan susu dan jus buah-buahan. Strategi ketiga adalah harga. Dash Lady turut menggunakan penetapan harga yang berpatutan mengikut saiz produk yang bertujuan untuk menarik pengguna mampu membeli dengan tanpa rasa terbeban. Strategi yang keempat adalah saluran agihan. Sistem saluran agihan yang digunakan Dash Lady membantu peningkatan jualan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan produk Dash Lady. Sistem agihan pertama adalah daripada syarikat Dash Lady, kemudian kepada pembekal ataupun pasaraya, kemudian kepada peruncit dan akhir sekali adalah kepada pengguna. Sistem agihan kedua adalah daripada syarikat Dash Lady kepada pembekal ataupun pasaraya dan terus kepada pengguna. Strategi yang terakhir adalah promosi. Dash Lady telah menjalankan 3 kaedah promosi untuk meningkatkan jualan produk. Yang pertama, menggunakan program product test. Dash Lady telah memilih pasaraya seperti Giant, Tesco dan Aeon untuk memberi peluang kepada pengguna mencuba produk baru Dash Lady di samping memberi penerangan berkenaan kebaikan produk Dash Lady Year 6 dan Dash Lady School. Kaedah yang kedua, hadiah percuma. Dash Lady telah memberi produknya Blueberry Yogurt sebagai hadiah percuma dengan setiap pembelian 3 produknya di pasaraya yang terpilih. Kaedah ketiga, melalui peraduan. Antara bentuk peraduan yang telah dianjurkan Dash Lady ialah kerjasama dengan syarikat Pro2. Pemenang layak menyertai peraduan cabutan bertuah dengan setiap pembelian produknya. Resit pembelian produk akan digunakan dalam cabutan bertuah dan pengguna berpeluang memenangi sebuah kereta MyV. Sekian pembentangan daripada kumpulan 1 syarikat Dash Lady. Sekian, terima kasih.